salam sejahtera kepada semua pelajar kimia, okay, chemistry form 5. Okay, today we will learn about the chapter 1, redox equilibrium. Okay. So kita lihat, okay, we look for the chapter 1. Okay, apa yang akan kita belajar dalam chapter ni? Okay, we have 6 subtopic. Okay, that's oxidation and reduction, standard electrode potential, voltaic cell, electrolytic cell, extraction of metal from its ore, and rusting. Okay, so nampak je sikit tapi sebenarnya dia banyak. 1.1 pun tak tahulah boleh habis ke tak. Okay, umpama macam itu. Okay, saya kena ajar slow-slow sebab kamu tak belajar lagi. So, saya akan ajar kamu secara perlahan sikit lah. Kalau kamu dah belajar dengan cikgu kamu sekolah, dah bagus. Sebabnya kamu boleh refresh sahaja. So, oleh sebab kamu tak belajar lagi, so saya kena slow sikit lah. Okay, so kita lihat. Okay, apa yang akan kamu belajar dalam bab ini? Okay, first. Okay, for the first subtopic, that is oxidation and reduction. Okay, first the learning standards. Okay, you must know about the. Okay, first is a redox reaction. Okay, through the activities. Okay, you will be able to describe a redox reaction through the activities, and then you can explain redox reaction based on the number oxidation number. So daripada sini kamu boleh tahu macam mana kamu nak calculate the oxidation number, and then you can investigate the displacement of the reaction as a redox reaction through the activities. Okay, before that, we go to the meaning of the redox. What is a redox? Cikgu, apa tu redox? So, dalam subtopik ni kita ada dipanggil oxidation and reduction. Dalam bahasa Melayu, pengoksidaan dan penurunan. Oxidation and reduction. Okay, what actually for the redox reaction? Okay, redox reaction is a chemical reaction. Okay, what the meaning of chemical reaction? Tindak balas kimia. Okay, tindak balas kimia where oxidation and reduction. Maksudnya pengoksidaan dan penurunan. Oxidation and reduction occur simultaneously. Yang berlaku secara serentak. Okay, dia berlaku secara serentak. Okay, di mana pengoksidaan dan penurunan. If, okay, salah satu ini tiada berlaku, so tiadalah namanya redox reaction. Okay, faham ya? Okay, kalau tiada oxidation and reduction simultaneously secara serentak dalam suatu tindak balas, kita tak panggil dia sebagai redox. Okay, so redox, what the meaning of redox? Red ni apa? Red is a reduction. Ox ni apa? Ox is a oxidation. So that's mean dapatlah perkataan redox. So faham ya? Kena ingat, redox reaction is a chemical reaction there whereby the reduction and oxidation occur simultaneously. Berlaku secara serentak. Okay, dia berlaku secara serentak. Okay, itu baru satu. Apa yang saya nak kamu hafal? Okay, you must be remember. Tak semestinya hafal ya anak-anak, kamu kena fahamkan. Okay, you must understand. Kita belajar bukan semata-mata hafal. Kita belajar kena faham. Macamlah contoh. Okay, Aina cita-cita nak jadi apa? Aina nak jadi doktor. Konon lah, contohlah. Aina nak jadi doktor. Boleh ke Aina tiba-tiba Aina tengah nak surgeon patient, tiba-tiba Aina kena buka buku? Tak boleh kan? So mengikut kepada kefahaman kamu. Okay, your understanding. Kalau you tak faham, you tak hanya mengingat sahaja, tak boleh. You kena faham dan you kena suka benda tu tersebut. Okay, so redox reaction adalah oxidation and reduction. Inilah, okay, the 4 terms. Okay, 4 istilah, 4 maksud yang perlu kamu faham untuk oxidation and reduction. Okay. Okay, for the oxidation and reduction reaction, okay, first, yang pertama kita kena lihat dari segi apa? Gain or loss of oxygen. Okay, gain tu maksudnya tambah, loss tu maksudnya hilang. Okay, gain or loss a oxygen, gain or loss a hydrogen, okay, ataupun transfer of electron. Okay, elektron, dah belajar kan? Elektron. Saya nak tanya Aina, elektron charge apa Aina? Negatif. Pandai. Okay, transfer of electron. Electron is a negatively charged.
And the 4, that is a change in oxidation number. Apa tu oxidation number? Alia, oxidation number tu apa Alia? Yang mana? Tahu tak? Dapat detik tak mana satu oxidation number? Contoh, cikgu ada Fe2+, cikgu ada Cu2+. Okey, untuk oxidation number Fe, berapa oxidation number Fe? Tahu tak macam mana nak buat? Aina, tahu tak? Yang 2 plus tu kan? 2 plus tu kan, kita tengok kepada dia punya charge kan. Tapi kalau kita panggil oxidation number, kita jangan cakap 2 plus. Kita kena cakap dia punya charge dulu, positive 2. Macam itu. Okay, macam ini Cu2 plus, berapa oxidation number dia? Positive 2. Positive 2. O2 minus? Negative 2. Pandai. So kamu sebenarnya pandai, bijak. So sebenarnya kamu dah tahu, tapi kamu tak tahu term that is a oxidation number. So remember, for the first, you must begin with the charge. Okay, yang penting adalah charge. Okay, kalaulah tiba-tiba kamu kata, saya tanya, Alia, apa oxidation number for Fe? But you just said 2, teacher. So salah. Kamu kena cakap the charge. Okay, mesti cakap positive charge or negative charge. If negative charge, you said negative 2. Positive charge, positive 2. Kalau kosong, ada juga yang 0. Contoh in atom. Ingat ya, in atom. Okay, contoh cikgu nak pakai Na. Na, sodium atom. Okay, sodium atom. Agak-agak berapa oxidation number dia? Berapa oxidation number for atom? Tahu tak? Oxidation number for atom. Dia ada charge ke? Tak ada charge kan? Positif, negatif? Tak ada, belum lagi. Dia tak jadi charge, dia adalah atom. So that's mean untuk Na, the oxidation number is 0. Okay, ingat lah, 0 ada positif, negatif ke? Tak ada. Jangan buat. Okay. Siapa yang ada positif, negatif, maksudnya dia dah tak belajar lah matematik dah lama. So kosong adalah kosong untuk atom. Ingat, atom. Apa-apa atom lah. Yang ini, dapat tak? Cikgu, kenapa ini cikgu tak kata dia kosong? Sebab Fe2+, Cu2+, O2 minus in what? In charge. Okay, dalam keadaan charge. Dia charge sama ada kita ada dua je, cation and anion, iaitu yang positif ataupun yang negatif. Okey. So, kita pergi kepada yang pertama. So, dengar betul-betul apa yang cikgu nak cakap. Cikgu nak terangkan keempat-empat term ni. Okey. Yang pertama, oxidation and reduction in term of gain and loss of oxygen. Okey. So, bla bla bla, tak payah baca. Okey, yang kita tengok yang ini. Tengok yang ni ya. Oxidation reaction take place when a reactant gains oxygen. So, kena ingat, kalau dia adalah proses pengoksidaan, oxidation reaction, when a reactant. Apa itu reactant? Bahan tindak balas. A reactant gain the oxygen. Dia bertambah oksigen. Okey. Reduction. Okay, reduction pula. Okey, apabila reactant. Apa itu reactant? Bahan tindak balas. Bahan tindak balas sebelum anak panah ke selepas anak panah? Bahan tindak balas. We have reactant. And also we have a product. So reactant, product. Reactant is before the arrow. Product is after the arrow. So this is the reactant and the product. Okay, ingat tu ya. So sekarang dia kata oxidation, reactant gain oxygen. Maksudnya yang reactant nanti dia akan tambah oksigen. Okay. Manakala untuk reduction dia akan loss untuk oksigen. Kita lihat contoh. Ingat yang ini. Okay. So kamu boleh tengok, kamu boleh buat nota ini sikit. Okay. Yang pertama, nota yang pertama adalah maksud. Okay. Cikgu bagi masa untuk nak buat nota sekarang ke nak buat nanti. So kalau nak buat sekarang, you all boleh salin sikit lah. Okay. Maksud redox dan yang ini. Okay. Yang pertama adalah, okay, kamu boleh play balik video cikgu ni, jangan risau. Okay, cikgu akan upload dalam YouTube, so you all boleh play balik. Okay, yang pertama,
Okay, oxidation in term of the loss or gain the oxygen. Okay, so tengok contoh. Saya nak kamu tengok contoh je baru kamu faham. Okay, cikgu ada persamaan yang ini. Okay, cikgu mana? Cikgu ada magnesium. Cikgu tindak balaskan dengan karbon dioksida. Magnesium, I will react with the carbon dioxide. Okay, so the product form is magnesium oxide and carbon. So from the equation, okay, from the equation, what you get? Okay, here magnesium here and carbon dioxide here as a reactant. Okay, magnesium and carbon dioxide as a reactant. So when in term of the oxidation tadi, gain of oxygen. So you look here, magnesium atom will gain the oxygen to become the magnesium oxide. Okay, sekali lagi cikgu ulang. Magnesium atom will gain the oxygen to produce magnesium oxide. Okay, so that's mean the oxygen will be gained. Dia akan tambah, okay, oxygen. So that's mean confirm the oxidation process is occur. Okay, baru oxidation. Okay, kita nak lihat sama ada persamaan ini adakah dia redox ataupun tidak. Apa tu cikgu? Ingat balik yang kita punya tadi apa? Meaning, definition. Redox, chemical reaction where oxidation and reduction occurs simultaneously. Dia berlaku secara serentak. Okay, baru kita lihat oxidation ada. Sebab dia gain the oxygen. Okay. Meanwhile, for the carbon dioxide here, okay, carbon dioxide here, okay, CO2. Okay, carbon dioxide, okay, will be produced the carbon. Okay, carbon dioxide will be reduced to the carbon. So why reduce? Because the oxygen will be lost. Okay, the oxygen will be lost. Dia akan hilang oksigen. Ingat tu, dia akan hilang oksigen. Bila dia hilang oksigen, maksudnya the reduction will be occur. Okay, tindak balas penurunan akan terjadi. So when the oxidation occur, the oxidation and reduction occur simultaneously secara serentak in a one reaction. Okay, so that's mean this is a redox. So ni adalah redox reaction. Okay, ini adalah tindak balas redox. Okay, ini adalah tindak balas redox. Okay, so fahamkan dulu persamaan. Okay, fahamkan dulu persamaan. Okay, cikgu nak explain apa yang ada di bawah ni. Okay, so yang pertama. Okay, yang pertama kita nak lihat, okay, apakah bahan yang teroksida? Oxidized substance. So the oxidized substance is magnesium. Bahan tindak balas yang teroksida. Oxidized substance, that is a magnesium. Why? Because magnesium will gain oxygen. So dia adalah bahan yang teroksida. Okay, bahan yang terturun, okay, the reduced substance, okay, the reduced substance, that is a carbon dioxide. Okay, apa yang kamu nampak daripada sini? Yang kamu nampak bahan yang teroksida, bahan yang terturun, the oxidized substance, and the reduced substance is as a reactant. Dia adalah bahan tindak balas. That is a reactants. Okay, so di mana kalau kamu lihat dekat sini, okay, carbon dioxide will lose the oxygen. Dia hilang. Dia kehilangan oksigen. From the carbon dioxide will become a carbon. Okay, so we look for the oxidizing agent. What is a oxidizing agent? Okay, oxidizing agent mean agent pengoksidaan. Apa tu cikgu agent pengoksidaan? Okay, bahan yang teroksida adalah magnesium. Okay, apakah bahan yang menyebabkan, agent yang menyebabkan dia teroksida? Agent yang menyebabkan dia teroksida, kita panggil dia oxidizing agent. Dia adalah yang jiran dekat sebelah dia.
yang berlaku reduction dekat sini carbon dioxide kan. So carbon dioxide as a oxidizing agent. Sebab tu cikgu kata kena fahamkan betul-betul. Oxidizing agent. So that's mean carbon dioxide. Tapi tadi cikgu cakap carbon dioxide the reduced substance. Ya, cikgu kata dia adalah bahan yang teroksida. Siapa yang menolong dia untuk terturun? Siapa bahan yang menolong dia untuk teroksida? So bahan untuk oxidizing agent kita panggil oxidizing agent, that is a carbon dioxide. So sebab apa? Because the carbon dioxide oxidize magnesium. Carbon dioksida dia akan mengoksidakan magnesium. Okay, carbon dioksida akan mengoksidakan magnesium. Okay, apa pula reducing agent? Apa pula reducing agent? Okay, reducing agent adalah bahan yang menyebabkan bahan terturun. Dalam macam itulah. Okay, agent yang menyebabkan terturun. Okay, agent yang menyebabkan terturun untuk carbon dioxide adalah magnesium. Kenapa? Sebab magnesium will reduce the carbon dioxide. Magnesium ni dia akan tolong carbon dioksida reduce to the carbon. Okay. Carbon dioksida dia akan loss of oxygen. Okay. So maksudnya dekat sini agent penurunan, reducing agent is magnesium. For the agent oxidizing agent, that is a carbon dioxide. So, fahamkan ya. Oxidation, gain oxygen. Reduction, loss oxygen. Ingat yang itu. Okay. So, kita lihat kepada, kemudian oxidizing agent adalah bahan yang menolong untuk pengoksidaan. Reducing agent adalah bahan yang menolong untuk penurunan. Okay. So, kita lihat kepada sini. Okey, kita cuba lihat aktiviti 1A. Okey, aktiviti 1A. Okey, kamu tengok ya, aktiviti 1A. Okey. Carry out the discussion to answer the following question in a brainstorming activity. Okay, the reaction between copper to oxide. Okay, copper to oxide and carbon is an example of a redox reaction. Okay, so maksudnya yang pertama, write a balanced chemical equation for the reaction that take place. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu buatkan chemical equation. So sekarang cikgu nak kamu refresh balik yang tingkatan 4. Okey, cuba kamu buat. Okey, nak buat sama-sama ke nak buat sendiri dulu? Nak buat sama-sama? Okey, jom kita buat sama-sama lah. Okey, yang pertama ni tak apalah, kita buat sama-sama. Nanti kita buat, tapi nanti cikgu nak test tau ke orang yang form 4 punya tau. Okey, so di sini adalah CuO, okey, carbon and copper to oxide will react with the carbon. Okay, copper oxide will react with the carbon. Okay. What the product? Okay, dekat sini Cu, okay, dia akan buang O bagi dekat C. So dia akan jadi CO. Tak mungkin CO, dia mesti akan jadi CO2. Okay, Aina. Jom Aina, Alia. Balance equation. 2 dekat depan CuO. Lagi? 2 dekat depan Cu. Pandai. Okey, dah pandai dah. Okey. So 2 Cu, so dah balance. Okey. So bagaimana pemarkahan untuk equation? Okay, saya dah ajar dah dulu. Okay. So untuk equation yang pertama, if you punya reactant and product is correct, that is a 1 marks. And then when you balancing, so correct, you will get the second mark. So 2 mark for the reaction. So soalan nombor 1 boleh tulis dalam buku ya. Terus tulis dalam buku untuk jawapan sahaja. Okay, activity 1A. 1A, okay, ini adalah untuk chemical equation. Okay, kedua. Okay, saya soal seseorang ya. Okay, B. Okay,
state the name of the reaction that take place for copper to oxide. And first is a carbon. Okay, Alia. Copper to oxide. Oxidation or reduction? Oxidation. Alia, Yes. O will become the C. Reduction. Good. That is a reduction. Alia, carbon, Alia? Oxidation. Good. Oxidation. Okay, why? Because carbon will gain the oxygen. Okay, nampak ya? Dia tak semestinya kalau bahan yang pertama tu oxidation, you kena lihat dulu dia kehilangan ke dia bertambah. Loss or gain the oxygen. Okay, so dari situ dah faham. Okay, untuk 1C, identify the oxidized substance. Aina, oxidized substance. Bahan yang teroksida. Carbon. Carbon. Reduced substance. Reduce CO. CuO. Oxidizing agent. C. Carbon. Oxidizing agent. Kawan yang kat sebelah dia. CuO. CuO. Reducing agent. C. Confirm? Yes. Ya, Aina betul itu. Ish, budak ni. Okay, so betul lah. Okay, tahniah. Okay, tahniah kepada pelajar-pelajar saya. Okay, dapat. Okay, ini baru satu. Kita ada 3 lagi nak fahamkan ni. Okay, so fahamkan yang ini betul-betul. Nanti cuba buat nota sikit-sikit. Okay, jangan risau, nanti cikgu akan bagi latihan. Okay, next. Oxidation and reduction in term of gain and loss of hydrogen. Okay. Tadi kita belajar tentang oxygen. Okay, now we will learn about the hydrogen. Okay. For the hydrogen, oxidation reaction take place when a reactant lost the hydrogen. Dia hilang. Tadi oxygen dia tambah. Kalau oxidation, tapi untuk hydrogen, it will lost the hydrogen. Okay. Okay, next. Okay, kita lihat yang ini. Okay, reduction. Okay, reduction take place when a reactant gain the hydrogen. Okay, when gain the hydrogen. Okay, gain the hydrogen. So, kalau kamu lihat kat sini, dia terbaliklah daripada oksigen tadi. Kalau sini, oxidation, lost the hydrogen, reduction, gain the hydrogen. Okay, so kena ingat dan kena fahamkan balik. Okay, so kita lihat yang kat sini. Kita tengok contoh. Dia seronok kita bila tengok contoh, baru kita faham. Okay. Okay, lihat yang ni ya. Okay. Hydrogen sulfide. Okay, when we react with the chlorine gas, it will be produce sulfur and hydrochloric. Okay, hydrogen chloride. Okay, hydrogen chloride. Okay, so dengar sini baik-baik. Okay, kamu tengok sini H2S. Okay, dia nak jadi S. Maksudnya dia akan lost dia punya hydrogen. Okay, dia akan kehilangan hydrogen. Oh, cikgu dah ajar tadi. Hilang hydrogen maksudnya dia adalah oxidation. Okay, kita lihat kepada kedua, chlorine gas. Okay, chlorine gas. Okay, chlorine gas kat sini dia akan tambah hydrogen. So, dia akan tambah hydrogen. So, that mean gain hydrogen. That is a reduction. Okay, when we have oxidation, when we have the reduction, that is a redox reaction. Okay, why? Because the oxidation and reduction occurs simultaneously. Dia akan berlaku secara serentak. Okay, kita tengok kepada contoh yang ini. Okay, oxidized substance. Bahan yang teroksida adalah H2S. That means the process occur, that is a oxidation process. The oxidized substance,
bahan yang teroksida, kita panggil dia adalah hydrogen sulfide. Okay, we all lost the hydrogen. Kalau ditanya sebab, kenapa? So, kenapa? So, kamu katalah H2S, we lost the hydrogen. Okay, kita lihat kepada reduce. Okay, siapa bahan yang terturun? So, the reduced substance that is a chlorine. So, that means the chlorine will gain. Gain tu apa? Tambah. Okay, dia akan tambah hydrogen. Nampak? Cl2 akan jadi HCl. So, bahan yang terturun adalah Cl2. Tetapi ejen pengoksidaan, ejen pengoksidaan adalah yang dekat sebelahnya. Maksudnya yang berlaku reduction itu adalah ejen pengoksidaan. So kalau H2S dah berlaku oxidation, so that means chlorine adalah ejen pengoksidaan. Kenapa? Sebab chlorine will oxidize, okay, hydrogen sulfate. Okay, ingat ni. Okay, guna ayat ni. Kenapa? Kalau disuruh terangkan, so chlorine oxidize hydrogen sulfide. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, reducing agent. So the reducing agent kita tahu yang berlaku reduction tadi chlorine. So that mean the reducing agent adalah kawan dekat sebelah dia tu. Okay, so that mean H2S, hydrogen sulfide, will reduce. Okay, dia akan menurunkan chlorine. Dia akan bantu. Agent tu maksudnya dia membantu dia untuk melakukan pengoksidaan ataupun penurunan. Okey, pengoksidaan ataupun penurunan. Okey, so fahamkan ini dulu contoh. Salin ke mana-mana nak salin? Salin dulu, saya bagi masa seminit. Kita lihat kepada aktiviti 1B. Okey, aktiviti 1B. Okay, the following reaction is a redox reaction. Okay, so cikgu nak soal ya. Okay, ammonia can react with copper oxide will be produce nitrogen gas, copper and water. Dia bagi 3 pula produk. Okay, so jangan risau. Kita lihat yang pertama. Okay, can you identify oxidized substance? Oxidized substance. Alia, which one is oxidized substance? Ammonia. Why you said ammonia? Lost hydrogen. Lost hydrogen. Dia akan jadi nitrogen gas. Okay, reduced substance. Aina. Yang mana Aina? Dekat sini dia tak akan jadi lost hydrogen. Sekarang dekat sini dia akan lost oxygen. Mana satu lost oxygen? Lost oxygen, CuO. CuO to become the Cu. So maksudnya bahan yang terreduce, bahan yang terturun adalah CuO. Okay, can you identify to me for the oxidizing agent, Alia? Oxidizing. Oxygen. Yeah, which one? Oxygen. Mana oksigen datang yang oxidizing agent? Mana ada oksigen dekat reaktor ni? Cuba tengok nombor. H2O. H2O is a product. Dia bukan reaktor. Saya kata mesti reaktor. Maksudnya bahan yang membantu untuk pengoksidaan. Yang mana? Copper oxide. Pandai, copper oxide. Okay, sebab ammonia ni oxidation, CuO ni adalah reduction. So that means agent yang membantu dia untuk teroksida adalah CuO. So untuk agent reducing agent, okay, which one reducing agent? Ammonia. Mana? Ammonia, NH3. Ammonia, NH3. Boleh? Ingat, jangan pergi kepada produk, kamu pergi kepada reactant. Sebab tu cikgu kata, kenal pasti dulu which one is a product, which one is a reactant. Okay, so yang tadi cikgu suruh explain tadi. Okay, ammonia tadi, okay, ammonia ini will be oxidized dengan lost the
hydrogen. Ini lost hydrogen. Okey, ammonia lost hydrogen. Okey, copper oxide pula. Okey, copper oxide dia akan reduce. Okey, dia akan reduce. Kenapa? Sebab dia akan lost apa? Oxygen. Dia akan lost oxygen. Sini. CuO ni jadi Cu. Apa yang hilang? Oxygen. Okey. Manakala untuk oxidation agent kamu kata tadi CuO. Kenapa? Sebab CuO, kenapa? Because ammonia tadi dia akan mengalami pengoksidaan. Sebab tu CuO akan jadi agent pengoksidaan. Kenapa ammonia jadi reducing agent? Because copper oxide is undergo the reduction. Dia akan mengalami reduction. Kadang-kadang dalam satu term dia tidak akan macam ini. Kemungkinan dia akan campur begini. Cikgu, kenapa macam itu? Kenapa satu oksigen, satu oksigen? Suka hati dia lah dia nak buat apa. Tengoklah tindak badas dia. Okay? So, tengoklah tindak badas dia. Macam mana dia nak tengok? Sama ada dia loss ataupun gain hydrogen, ataupun loss or gain the oxygen. Itu kena ingat betul-betul. Okey, kita lihat yang ini. Okey, in term of the electron transfer. Okay, yang ini setakat ni faham tak? Untuk oksigen dengan hidrogen. Boleh ke anak-anak yang cantik belaka? Boleh. Boleh. Okey, so nanti jangan lupa cikgu bagi latihan tau. Okey, oxidation and reduction in term of electron transfer. Apa tu pula electron transfer? Perpindahan elektron. Okey, yang mana? Okey, dekat sini adalah kamu kena mahir dalam apa? Siapa yang akan loss ataupun gain the electron. Okey, tengok kepada dia punya maksud. Okey, oxidation reaction take place. Okey, siapa nak salin, tulis nota, boleh tulis nota. Oxidation reaction take place when a reactant lost electron. Reactant lost electron. Okay. Reduction reaction occurs when a reactant gain the electron. Gain the electron. Yang ini you all boleh scan tau. Seronok ni. Yang ini kalau scan dia akan ada video. Okay, video macam mana dia nak tunjukkan the redox in term of electron transfer. So nanti you all boleh download apa kita panggil? Buku teks punya online, okey. Boleh scan. Cuba scan nanti. Dia akan keluar tentang video. Video tentang oxidation and reduction in term of electron transfer. Okey, so okey, sebenarnya kan bukan semua tindak balas kita boleh tengok kepada loss of gain the electron. Kita tak tahu macam mana nak buat. Okey, tapi dari segi macam mana cikgu nak ajar ya. Okey, dari segi term dia kita sebenarnya dah boleh nampak. Okey, nampak macam ni. Okey, contohnya macam ini. Magnesium atom. Tengok ya. Magnesium atom dia akan jadi magnesium ion dengan kehilangan elektron. Maksudnya dia akan lost the electron. So cikgu cakap tadi, lost electron dia mesti adalah oxidation. Lost the electron, okay, dia adalah oxidation. Okay, lost electron, that is a oxidation. Okay, kemudian. Okay, kemudian kalau lihat kepada half equation untuk reduction oxygen, dia akan gain elektron untuk menjadi ion oxide. Okay, oxide ion. Di sini dia akan gain elektron. Faham ke macam mana dia lost, macam mana dia gain Aina? Aina, macam mana magnesium tu boleh cikgu kata dia lost elektron ingat tak? Cuba dia lost sebab dia bagi elektron tu dekat oksigen. Berapa elektron dia bagi? 2. So that means magnesium tu dia punya susunan elektron dia berapa? 2, 8. Magnesium atom 2, 8.
2A. 2A. Tak cukup lagi tu. 2A. Dia 12. Dia ada 12 282. 282. So that's mean cikgu nak fahamkan kamu ya, magnesium atom 282. Pandai Aina. Okay, bila jadi magnesium ion dia jadi apa Aina? 2A. 8. So maksudnya dia lost ke dia gain? Dia lost. Dia lost electron. So lost electron oxidation. Okay, tengok oxygen. Okay, oxygen, cuba bacakan saya electron arrangement dia. 2 point. Oksigen dia ada 8 proton. 8 proton maksudnya elektron dia pun 8. 6. So that mean how many dia nak perlukan untuk dia octet. Dia perlukan lagi 2. So dia jadi 2.8. Tapi cikgu, kenapa cikgu buat kat sini 4? Sebab oksigen atom. Atom. Yang ini cikgu buat atom. Bila ini O2, dia adalah oksigen molekul. So dia molekul. Maksudnya ada lagi 1, 2.6. 2 tambah 2, 4 elektron. So sebab itu 4 elektron. So 4 elektron, sebab tu kita letakkan 2 dekat depan. 2 kali 2, 4. Negatif 4. Negatif 4 tu untuk apa? Elektron. Yang ini faham tak Alia dan Aina? Yang ini oksigen. Cikgu, maksudnya oksigen tu dia kena tambah 4 sebab dia molekul. Oksigen atom tambah 2 elektron. Bila dia oksigen molekul O2, so maksudnya dia kena tambah 4 elektron. Oh, sebab ada 2 atom oksigen. Ya sayang. Oksigen boleh duduk seorang-seorang ke dalam bentuk atom ke? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia tak stabil. Kalau nak jadikan stabil, dia mesti duduk dalam molekul. Dia mesti dalam keadaan molekul. Dia jangan dalam bentuk atom. Samalah juga macam hydrogen gas, fluorine gas, chlorine gas, bromine gas. Inilah kamu punya yang belajar dalam bab apa ni Aina, Alia? Bab apa ni Alia dengan Aina? Bab apa ni? Bab 4, tingkatan 4. Ingat tu. Cikgu dah ajar. Why the halogen we said about the diatom? Kenapa dia duduk dalam diatom? Kenapa kita tak panggil dia monoatom? Sebab dia tak stabil dalam keadaan atom. Dia mesti keadaan stabil dalam keadaan molekul. Ingat tu. Okay. So oxygen here will gain the electron. So kalau gain electron, so that means dia adalah reduction. Okay, dia adalah reduction. So kalau kamu lihat dekat sini, okay, the oxidized substance, that is a magnesium. Sebab dia occur oxidation process. Dia lost the electron. Oksigen pula. Okay, oksigen dekat sini dia akan gain electron. Okay, kalau dia suruh explain tau, you all explain macam ini. Okay, explain macam ini. Oksigen molekul gains the electron. Tak payahlah kamu nak cakap dia gain berapa. If you have your half equation. Apa beza half equation dengan chemical equation? Alia dan Aina, apa beza half equation and chemical equation? Apa beza dia? Half equation tu dia adalah dalam bentuk charge, dalam bentuk elektron, dalam bentuk ion. Kalau chemical equation like this, dia tak ada elektron, dia tak ada, apa nama kita panggil? Dia tak ada charge. Okay, kalau kamu tengok kat sini, okay, yang ini, punya macam ni. Saya kecilkan sikit. Okay, yang ini adalah hasil daripada sini. Macam mana tu? Macam ini sayang. So kamu tengok sini. Magnesium, saya besarkan sikit. Okay. Magnesium tadi, kamu dah kata dia akan lost elektron untuk menjadi magnesium ion dan 2 elektron. Betul? So, oksigen pula tadi, oksigen dia akan gain 4 elektron untuk jadi 2 oksigen
Dua oksigen ion, salah. Dua oksigen ion. 2O2 minus. Okey. So, macam mana dia boleh jadi equation yang ke atas ni? Tengok ni betul-betul cikgu ajar. Ini berapa? 2 elektron. Ini berapa? 4 elektron. Kita nak seimbangkan, kita nak balancekan dia. Macam mana kita nak balancekan dia? So that's mean the overall half equation we time with the 2. So that's mean 2mg 2 plus 4 elektron. Okay. Bila dah 4 elektron, sebelah untuk oksigen pun 4 elektron. Boleh balance tak? Boleh balance. So that's mean apakah the equation yang akan kamu dapat? So maksudnya dekat situ 2mg, okay, tambahkan dengan oksigen, dia akan jadi 2mg2 plus tambah 2O2 minus. Mg2 plus dengan O2 minus boleh combine tak? Boleh. Sebab dia adalah ion, cation dan anion untuk menjadi apa? Untuk menjadi 2MgO. Macam itu. Okay. Inilah yang terhasilnya ini. Kadang-kadang pelajar dia tak tahu. Dia tahu hafal je. Saya tak suka pelajar yang selalu hafal. Dia hafal tapi dia tak faham. Dia hafal tapi dia tak faham kenapa. Bila cikgu tanya dia terdiam. Bila cikgu tanya kenapa you boleh dapat ini, dia tak tahu nak jawab. Okay, dia tak tahu nak jawab. So macam mana dia nak jawab? So macam ni kamu kena ambil daripada USB. Okay, so maksudnya kamu kena fahamkan macam mana dia boleh jadi benda ini daripada benda ini. Alia dan Aina faham tak yang cikgu ajar yang ni? Daripada half equation nak jadi chemical equation. Okay, kena faham betul-betul. Kenapa? Sebab yang ini pertama kamu kena balancekan dia, barulah kamu akan dapat the whole equation. Yang ini apa? Ionic substance. So ionic sebab tu cikgu combinekan dia jadi MgO. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. So kita tengok kepada latihan yang okey, dah. Okey, pergi kepada ini. Ini nanti cikgu kamu akan buatlah laboratory activity. Benda ni selalu masuk dalam exam. Tak janganlah. So yang ini dia akan combine. Okay, kalau kamu tengok ini adalah YouTube. Bukan YouTube yang kamu tengok YouTube tu tau. Ni YouTube. Ini betul-betul YouTube. So YouTube dekat sini. Okay, dekat sini kita letak ferrum sulfate solution. Yang ini kita letak potasium manganat. So di sini kita letak sulfuric acid. Okay. Yang ini carbon electrode ni mesti deep dekat dalam setiap ni. Dia tak boleh lebih kepada sini tau. Dia dekat sini sahaja. Dekat sini saja. So yang ini pastikan jangan tenggelam. Stopper je jangan tenggelam. Kalau kamu lukis, selalu lukisan ni dalam kertas 2 bahagian C. Okay, dia suruh lukis tapi pelajar dia lukis tenggelam. So tak dapat jawab markah. Okay, tak dapat markah. Dan kedua, pastikan dia bermakna. Bermakna tu maksudnya kamu kena ada clamp. YouTube ni dia tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau lepaskan dia akan bergerak. So kamu kena retort stand. Kamu clampkan dia. Letak retort stand, kamu clampkan dia. Okay. So dekat sini kita ada ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Di sini kamu kena kenal pasti. Okay, daripada eksperimen ni kamu kena identify which one is oxidizing agent, which one is reducing agent. Okay. So dekat sini dia kata the negative terminal is the electrode where electron are released. So kalau elektron release, so tadi kamu dah belajar elektron release maksudnya oxidation berlaku. So maksudnya negatif terminal ni dia akan melakukan proses pengoksidaan. Okay, positif terminal pula dia akan accept. Accept ni maksudnya dia akan melakukan proses reduction. Okay, dia akan melakukan proses reduction. So maksudnya daripada oxidation dia akan pergi transferkan elektron dia akan pergi kepada daripada negatif terminal jadi positif terminal. Siapa yang akan accept?
Yang akan accept adalah positive terminal. Cikgu apa tu cikgu? Saya tak faham lah cikgu. Aina dia kata. Okey, dengar sini baik-baik. Dalam satu data, kita ada negative terminal dengan positive terminal. Okey, kita ada negative terminal dan positive terminal. So, negative terminal kita tak tahu yang mana satu. Positive terminal saya pun tak tahu. Tetapi kamu kena tahu, okey, daripada dia punya larutan yang digunakan. Okey, daripada larutan yang digunakan. Kalau dia adalah melakukan proses pengoksidaan, dia akan release the electron. Dia akan melakukan proses pengoksidaan. Okey, tak apa. Nanti kamu akan buat dengan cikgu kamu yang ini. Tapi daripada sini saya nak kita tengok dia punya discussion. Kenapa Cikgu Jana nak bentang yang ini? Sebab ini selalu masuk dalam exam. Okey, so yang pertama, kita ada dua solution kan? Yang tadi kita ada FeSO4, kita ada KMnO4. Kita ada dua larutan. Ferrum sulfate dengan potasium manganat. Sekarang ni observation dan inference kita tak boleh dapat jawab lah. Sebab kamu tak buat eksperimen ini. So daripada ni kita nak jawab discussion dia tau. Yang pertama, based on your observation, daripada observation nanti daripada observation nanti kamu akan jawab discussion ni. Write the half equation for electrode X dan electrode Y. Kalau kamu lihat dekat sini Fe2. Yang ini dia ada Fe2+. Fe2+ ni it will be oxidized to become Fe3+. Maksudnya dia akan lost the electron. Dia akan lost the electron. Cikgu macam mana cikgu? Kita nak tahu. So kalau dia kat sini dia guna FeSO4, dia adalah Fe2+ yang akan teroksida menjadi Fe3+. Sebab FeSO4 ni adalah agent penurunan. Reducing agent. FeSO4 ni adalah reducing agent. Nanti kamu kena identify tau. Siapa reducing agent, siapa oxidizing agent. Manakala untuk acidify potasium manganat, dia akan terreduce. Dia akan reduce. Maksudnya dia akan daripada manganat dia akan jadi mangan. Di sini dia suruh kamu lukiskan dia punya persamaan. So saya lukiskan satulah. Dia punya persamaan. So from Fe, tadi cikgu cakap apa? Fe2+. It will be lost the electron to become Fe3+ plus electron. Berapa banyak elektron yang dia lost? Satu sahaja. 2 jadi 3. Di sini pula kita tak ambil potasium manganat, kita hanya ambil manganat ini sahaja. Potasium kita tak ambil. Macam tadilah, kita tak ambil sulfate, kita hanya ambil ion ferrum, ion sahaja. So di sini ion manganat, dia akan yang ini saya dah cakap kat budak, kena hafal. Kena hafal. MnO4- dia akan plus hydrogen. Mana-mana kamu boleh tulis lah ya. Buku kamu. Dia akan accept 5 elektron. Mn2+ tambah 4 air. Dia ada cara tau macam mana nak nak ingat. Terpulang lah kamu nak ingat macam mana. Macam saya suka ingat makan 8 hydrogen, 5 apple akan jadi mangan dan 4 air. Macam itu saya ingat. Lebih kurang macam itulah. So kamu kena ingat. Saya kata kat pelajar, kena ingat. So ini adalah half equation dekat electrode X dan ini adalah electrode Y. So kalau kamu lihat daripada sini, saya nak tanya Aina, which one oxidation, which one is reduction? Fe2+ jadi Fe3+. Oxidation ke reduction? Oxidation. Yang ini MnO4. So bila ni oxidation, confirm ni adalah Reduction. Sebab dia accept the electron. Kemudian write the overall ionic equation. Inilah yang susahnya. Kenapa cikgu kata susahnya?
Sebab kamu kena seimbangkan kiri dan kanan. Okay, cuba saya bagi masa 2 minit untuk kamu buatkan overall ionic equation ikut kepada apa yang cikgu ajar yang dekat atas ni. Ni macam mana? So, saya bagi masa 2 minit. Alia dan Aina, tolong buat sekarang. Jom kita tengok sama-sama. Okey. So, siapa nak mula? Alia ke Aina? Okey, Alia untuk produk Alia. Produk pula reactant. So, reactant Alia. Reaktan 5Fe2+ tambah MnO4- tambah 8 hidrogen. Okey, Alia, Aina, what the product Alia? 5Fe plus 3 plus. Mn Mhm. plus Mn2 plus Ya. plus 4H2O. Okey, senang tak nak buat? Senang tak Alia dengan Aina? Senang tak nak buat? Senang. Kan? Kamu Senang. dah tahu macam mana kamu nak balancekan equation. Kenapa cikgu kita boleh balancekan? Why? Because that is a reactant and the product kita boleh cancel out. Ya, kita boleh balancekan dia kalau dia sama. So, macam tadi kamu buat, kita balancekan untuk elektron. Yang ini kita kalikan dengan 5. Okay, yang ini tak perlulah sebab kita nak samakan dia punya elektron. Okay, pastikan elektron tu satu kat sebelah produk, satu kat reaktan lah. Okay. Kemudian, okay, dia tanya. Okay, Cikgu. Ya sayang. Nanti dalam jawapan yang macam 5Fe3 plus tu, kena tulis juga ke? Atau kita tulis 5Fe je? Kalau dia ada charge, kamu tulis charge dia. Okey. Okay. Wajib tu. Okay, kalau dia ada charge, kita follow sahaja charge dia. Okay, sebab itu adalah diri dia. Macam contoh macam Aina. Aina version TikTok. Kan lain kan? Main je lah. Okay, identify the oxidized substance, reduced substance, oxidizing agent and reducing agent and give the answer. Okay, yang pertama, oxidized substance. Okay, which one is oxidized substance? Alia, mana satu Alia? Oxidized substance? Yang mana? Oxidized substance, bahan yang teroksida. Fe. Fe apa? Fe apa? Fe 2+. bukan. Fe2 plus yang ini. Okay, dia adalah oxidized substance. Okay, Fe2 plus ion. Okay, kenapa Fe2 plus ion kamu kata oxidized substance? Sebab dia lost ke dia lost dia lost apa? elektron. Elektron. Good. Okay, Aina, which one is reduced? Manganit. Manganit. Okay, manganit ion. MnO4- ion. Okay, yang ini. Okay, kenapa kamu kata manganit? Sebab dia gain elektron. Sebab dia gain elektron. Okay, good. Okay, kemudian siapakah akan jadi oxidizing agent? Oxidizing agent. Aina, oxidizing agent yang mana Aina? Manganit. Manganit. Okay, kenapa manganit sebagai oxidizing agent? Sebab dia accept elektron. Good, dia adalah electron acceptor. Okay, tulis tambah lagi. Electron acceptor. Dia adalah penerima elektron. Okay, which one is reducing agent Alia? Iron 2+. Ion 2+. Why? Because Release electron. release elektron. Sebab yang lagi tepat kamu cakap Fe2+ ion is electron donor. Dia adalah penderma elektron. Elektron donor. Boleh? Okay, yang ini electron acceptor, yang ini adalah electron donor. Okay. Sebenarnya bagus kalau kamu jawab discussion untuk setiap eksperimen. Sebab kamu boleh dapat banyak maklumat. Okey. Dah siap. Okey, kemudian dia kata
state the direction. Agak-agak direction ni daripada mana ya lukisan ni? Daripada X ke Y ke Y kepada X? Alia, Y ke X ke X kepada Y? Elektron dia akan bergerak dari mana-mana? Daripada oxidation ke reduction ke oxidation? Yang mana? Dia akan From reduction kepada oxidation. yang mana? So daripada X ke Y ke Y kepada X? X ke Y. Dia akan bergerak dekat wayar ke dia akan ikut pada larutan? Elektron dia bergerak dekat mana? Wayar. Wayar. Pandai. So elektron macam ni. Kamu kalau disuruh lukis, kamu buat arrow tat. So ini bermaksud elektron dia akan bergerak daripada elektron donor kepada elektron acceptor. Okey? Alhamdulillah. Okey, yang itu faham ya? Elektron hanya bergerak di atas wayar. Elektron takkan bergerak ikut kepada solution. Okay, yang akan bergerak kepada solution siapa? Siapa? Agak-agak siapa? Adalah ion. Ingat tak? Ion yang akan bergerak ikut kat sini. Contoh tadi kan, Fe2+ dia akan jadi Fe13. So Fe13 dia akan bergerak kat sini. Okey, dia akan bergerak. Dia bergerak dah sini ikut kepada sulfuric acid. Sebab itu kenapa kita kena pakai sulfuric acid? Because sulfuric acid can conduct the ion. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya. State the positive terminal and negative terminal. Okey. Aina, siapa positive terminal Aina? Positive terminal dia kata tadi elektron positive terminal elektron are accept. Negative terminal elektron are release. So siapa negative terminal? X ke Y? X adalah negative terminal. Okay, X negative terminal. So Y positive terminal. Nampak ya? Sebab dekat sini dia kata negative terminal elektron are release, positive terminal elektron are accept. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya, state the direction, state the positive dah. What is the function of sulfuric acid? What is the function of sulfuric acid? So apa dia? Tadi cikgu cakap apa? Dia akan allow Electron to move. elektron ke ion? Ion. Elektron ke ion? Ion. Allow the transfer, tulis dia, of ion. Dan and to complete the circuit. Dia akan melengkapkan lita. Okay. Complete the circuit. Allow the transfer of ion. Kalau kamu kata allow the transfer of electron, terus pemeriksa salahkan. Okay. Allow the transfer of ion and to complete the circuit. Okay. Okay, lepas tu dia kata other than the YouTube, draw a label. Okay, nanti kamu akan buatlah label. Okay, macam mana dia kata? Kalau kita dia pakai dua namanya apa? Larutan yang berbeza. Macam mana nak lukis? Kita tak pakai ini. Kita akan pakai dia panggil dia akan menggunakan salt bridge. Okay, macam mana dia pakai salt bridge? Saya nak lukiskan satu ya. Okay, macam ni. Okay, saya pakai dia punya jawapan. Sekejap saya buka blank page. Which one is blank? Dah lama dah tak guna, dah lupa dah. Blank page. Mana satu blank page? Blank document. Draw document. Okay, create document. Okay, dia macam ni. So tadi kita ada dua larutan kan. So alamak kecil lah. Pen kita pakai size besar sikit. Okay. So kita ada dua. Okay, dua larutan. Tadi ada satu larutan, senang lah. Sekarang ni kita ada dua larutan, so kamu gunakan dua bikar. Okay. Okay, dua bikar kat sini. Ini kita panggil Daniell cell. Okay.
Elektrod tetap ada. Elektrod tetap ada. Macam tadi tube U kan. So sekarang ni kita pakai satu sel yang lain. Kita tengok macam ni okay, kemudian kita akan sambung dia dengan galvanometer. Okay. So maaflah cikgu punya ni dah tak berapa lawa. Dah lama tak menulis kat sini. Kan semuka je kan. Dah tak lawa dah. Dah formal. Okay. So cikgu dah tersilap lah dekat sini. Okay. Nanti cikgu akan bagi gambar yang cantik sikit lah cikgu Ziana pun. Astagfirullahaladzim. Okay. So saya kat sini. Kenapa tenggelam benar ni? Aduh. So dia jangan tenggelam. Dia kena atas. Okay. So dia mesti dari dua elektrod yang sama. Okay, pensel. Salah lagi. Okay. Okay, lebih kurang kat sini lah. Okay, lebih kurang lah. Okay, kemudian kita ada salt brush. Okay, salt brush tadi kita pakai sulfuric acid kan. So kat sini kita pakai salt brush. Ni nipis, tak ada nipis sangat. Okay, so this is a salt brush. Okay, titian garam. Kenapa? Titian garam ni pun sama. Functionnya kita nak bawakan dia punya ion. Okay, kita nak bawa dia punya ion. Kemudian yang ini kita dash. Kenapa kena dash? Sebab dia dalam keadaan larutan. Okay, dalam keadaan solution. Okay, cikgu Ziana punya ni patutnya ke bawah sikit, bersuara panjang sikit lah. Okay, dash. Kemudian kamu label lah. So, dua-dua ni kamu pakai carbon electrode. Yang ini pun carbon electrode. Okay. Kemudian apa tadi? Kita ada dua solution yang berbeza. Okay, yang pertama kita pakai apa tadi? Chlorine kan? Chlorine water. So, yang ini kita ada potassium iodide solution. Okay, chlorine water yang ini. Okay, so nanti dekat sini kamu kena kenal pastilah yang pertama. Siapakah akan jadi negatif terminal, positif terminal. Nanti panjang lah pula ceritanya. Okay, so setakat ini dia punya lukisan. Okay, nak salin ke nak? Okay, saya bagi masa. Untuk tadi dah belajar. Tengok 3 faktor pun dah sejam 30 minit. Tengok banyak kan? Aduh. Itulah kimia. Dia banyak sikit. Okay, sebab kamu tak belajar lagi. So saya tak boleh laju. Nanti kalau saya laju nanti kamu tak faham pula. Okay. So in this laboratory activity it is found that apa yang kamu nampak? First, the deflection of the galvanometer. Okay, tadi yang galvanometer tadi dia akan deflect kan daripada kiri ke kanan. So maksudnya elektron akan bergerak daripada negative terminal to the positive terminal. So that's mean dia punya deflection of the galvanometer needle, okay, jarum galvanometer tadi, dia akan menunjukkan transfer of electron through the connecting wire. Okay, ingat, elektron hanya bergerak dekat wire. Okay, daripada mana? From reducing agent. Okay, reducing agent that's mean negative terminal lah kepada positive terminal. And then the color change of the solution also shows the oxidation and reduction reaction. Okay. Kemudian iron to sulfate solution and acidified potassium manganate are separated by electrolyte by H2SO4. Okay, kita akan pisahkan dua larutan. Macam tadi, yang ini dua larutan. Soalan yang tadi yang cikgu lukis tadi tu, okay, kalau kita nak set up untuk tanpa menggunakan YouTube. Kita tanpa menggunakan YouTube, kita guna bika sahaja. So itulah lukisannya. Ingat tu. Okay, kalau dia ada supply YouTube, you kena lukis ikut kepada ni. Ingat tu. Kalau dia tak bagi YouTube, dia bagi bika, kamu kena lukis macam yang cikgu lukis tadi. Okay, faham ya? Okay, kemudian electron move from Fe2+ to acidified manganate, okay, through the connecting wire. Okay, so elektron dia akan bergerak mengikut kepada wire lah. Okay, so inilah. Okay, yang ini. Okay. Tadi cikgu kata kamu tak buat eksperimen, so kamu tak nampak punya observation. So observation dekat sini, kalau kamu lihat dekat sini,
Fe2 plus adalah warna green solution. So green solution it will become the brown solution. So that's mean green tadi dia akan bertukar menjadi brown solution. Okay, green solution dia akan bertukar menjadi brown solution. So dia adalah daripada Fe2 plus jadi Fe3 plus, confirm. Okay, kalau kamu nampak, oh kenapa warna hijau ni jadi warna brown? So maksudnya dia sudah teroksida. Ion Fe2 plus will be oxidized to the Fe3 plus. So that means the green solution will become the brown solution. Okay, so iron 2 sulfate as a reducing agent. Okay, elektron dia bergerak tat daripada negatif terminal tadi kan. Tat. Okay, sampai dekat sini. Okay, sampai dekat sini it will be accept by what? Okay, elektron akan diterima oleh manganat. Okay, manganat kat sini warna purple tau. Okay, dia cantik sangat, dia warna purple. Kemudian warna purple bila manganat will be reduced, dia terturun, dia akan jadi warna colorless. So that means ion manganat akan jadi ion mangan. Okay, ion manganat dia akan jadi ion mangan. So from the purple solution to become the colorless solution. Okay, so inilah. Okay, kamu kena tahulah. So kamu dah tahu, kamu dah baca, kamu dah buat equation, dah jawab soalan. So harap kamu boleh faham. Okay, kemudian okay, ini bagaimana dia nak ajar buat half equation. Okay, so ingat ya, Fe2 plus daripada green kepada brown. Okay, so macam mana nak buat half equation? Macam ini. Okay, dekat sini, okay, yang Fe2 plus ni dia punya charge dia adalah positif 2. So total dia adalah positif 2. Positif 2 kat sini adalah positif 3. Macam mana kita nak balancekan dia? So nak balancekan dia, kita kena letakkan satu elektron dekat sini. Ni just dia nak ajar lah. Tapi cikgu cakap Fe2 plus kan akan lost the electron. So kita buat je lah kat belah kanan. Ini nak kata logiknya kenapa elektron itu diletakkan di sebelah kanan. Ini bukti, proof dia. Kenapa? Okay, kamu tengok sini. Elektron tadi charge apa Aina cakap tadi? Charge negatif. So bila charge negatif, bila dekat sini positif 3, yang ini positif 3, 3 tolak 1 berapa? Positif 3 tolak 1 berapa? Kamu akan dapat positif 2. Sebelah kanan positif 2, sebelah kiri pun positif 2. Balance tak? Ya, dia sudah balance. So betul lah yang kamu letak E tadi di sebelah kanan. Okay, yang itu faham tak Aina? Faham. Kita kena balancekan dia punya. So sebelah kanan dengan sebelah kiri charge dia kena sama. Okay, kemudian tengok sini manganat. Okay, manganat dia panjang sikit lah. Sebab dia complicated. Complicated kau. Okay, yang pertama, okay, kita nak balancekan dia punya number of atom. Nak balancekan dia punya atom, dia okay, sebenarnya yang pertama kita write dulu, okay, reactant product. Oleh sebab kita pakai acid. Ingat tak acid apa kita pakai tadi? Acid sulfuric. So kita akan letakkan ion H plus kat sini. Okay, manganat daripada potasium manganat. Okay, dia akan jadi mangan Mn2 plus. Okay, purple jadi colorless. Tapi ni Aina, Alia jangan risau, tak pernah keluar dalam exam. Jangan pula kamu susah kepala pula nak memikirkan benda ni. Jangan. Dia just for your knowledge. Untuk pengetahuan sahaja. Okay, for the strong, untuk kamu kuatkan kamu punya dalil. Dalil. Teori kenapa kamu kena letak elektron di sebelah kanan ataupun kiri. Okay, tengok sini. Okay, lepas kita letakkan dia punya reaktan apa, kita letakkan produk dia apa, lepas tu kita balancekan ikut kepada number. Okay, kemudian kita nak balancekan ikut kepada number of atom. So oleh sebab kat sini ada hidrogen, kat sini tak ada hidrogen. So kamu tahu bahawa dalam acidic dia akan menghasilkan air. So kita letakkan air. Bila letakkan air, so ini ada hidrogen, ini pun ada hidrogen. Okay, jangan risau tau, jangan ingat tau benda ni, kita just nak untuk knowledge ni tau. Jangan kata Cikgu Ziana, kenapa Cikgu Ziana ajar benda ni, tak payah tengok pun tak apa. Memang pun, tapi saya just nak untuk strongkan kamu punya knowledge kamu. Okay,
Kemudian kita sum upkan dia punya total charge. So mangan kat sini negatif 1. So hidrogen kat sini oleh sebab dia ada 8, so kita letak positif 8. Okay, kemudian mangan sini positif 2. Kat sini kosong dah sebab dia dalam keadaan molekul. So kalau kat sini negatif 8 tambah 8, kamu dapat positif 7. Positif 2 tambah kosong, kamu tetap dapat positif 2. Macam mana kita nak samakan dia? So kalau kamu nak samakan dia, maksudnya kat mana kita nak letakkan elektron. So sebab itu kita letakkan dia dekat sebelah kiri. Sebab positif 7 tolak 5, kamu akan dapat positif 2. Sama tak dengan sebelah kanan? Sama. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak write the half equation. Tapi jangan risau, saya selalu ajar kat budak hafal je ni. Hafal je. Jangan susah-susah hati. Okey, so ini adalah yang saya ajar tadilah. Yang kamu buat tadilah. Ingat tak? Nampak tak? Kita suruh balancekan elektron. Macam itu je lah. Okey. Yang inilah yang cikgu nak kamu ingat sebenarnya. So nanti buatkan nota cantik-cantik untuk kamu buat dia punya half equation. Siapa oxidizing agent, siapa reducing agent, kena ingat lah. So oxidizing agent contohnya potasium manganat, potasium dichromate, chlorine water, bromine water, ferrum, iron 3 chloride and acidified hydrogen peroxide. So ini adalah contoh oxidizing agent. Bila kita cakap dia sebagai oxidizing agent, dia mesti akan terima elektron. Dia adalah electron acceptor. Okay, electron acceptor, dia akan terima. So bila kita cakap tentang reducing agent, potassium iodide, potassium bromide, iron 2 sulfate, reactive metals, or sulfur dioxide, dia adalah electron donor ataupun dia akan menyumbangkan elektron. So that's mean ionide macam ni, dia akan jadi ion, dia akan mendermakan elektron. Ini kena ingat lah. Ni semua ni kena ingat. Okay. Kalau dia bagi macam contoh macam tadi, macam ni, macam tadi kan, yang ini contoh dia bagi macam ni, kita nak identify, macam mana identify FeSO4 dengan manganat. Cikgu Jana dah ajar potasium manganat sebagai oxidizing agent. Bila dia oxidizing agent, dia akan electron acceptor. So kalau ferrous sulfate, dia adalah tengok FeSO4, dia Fe2+ lah. So maksudnya dia adalah reducing agent. Dia akan donate the electron. Begitulah. Okey. Okey, yang ini okey ke? Kena hafal je. Okey, kena hafal. Okay. Yang selalu yang susah dengan Aina, Alia yang ni. Pelajar dia takkan ingat ni. Korang buatlah apa-apa pun cara macam mana korang nak ingat. Macam mana korang nak ingat. Dengan mudah. Yang lain tu senang. Sulfur dioxide ni tak pernah lah keluar. Okay. Yang hydrogen peroxide pun tak jarang keluar. Yang selalu keluar acidified potassium manganat, acidified potassium dichromate. Yang ini. Yang lain ni senang nak hafal. Kenapa? Sebab kalau macam contoh macam klorin air ni kan, chlorine water ni. So chlorine water dia akan accept elektron, dia akan jadi chloride. Confirm lah dia akan jadi chloride, dia akan takkan jadi benda lain. Cuma yang complicatednya manganat dengan kromat. Dua benda Allah ni. Dua benda Allah ni yang kena ingat. Saya memang suruh pelajar saya ingatlah benda ni. Okey. So sebelum kita masuk oxidation in reduction in oxidation number, ada apa-apa soalan tak? Kita akan pukul 11 ya sayang. Okay, thank you. Okay, so kalau kita lihat daripada sini, okay, kita lihat dekat sini. Okay, so dari segi oxidation number, target saya hari ni saya nak habiskan 4 aspek ni. Okay, oxidation reaction take place when oxidation number element increase. Macam tadi kan, Fe2+ jadi Fe3+. Maksudnya daripada positif 2, dia akan jadi positif 3. Increase in oxidation number. Sebab tu tadi mula-mula saya ajar kamu macam mana kamu nak tentukan nombor pengoksidaan. Okay, macam mana kamu nak tentukan nombor pengoksidaan. Okay, so
Okey. So, kalau tengok dekat sini, pertambahan. So, tambahan maksudnya that is a oxidation process. Betul lah. Confirm lah, betul lah tadi kan? Tadi kan oxidation. Okey. So, yang ini yang kedua reduction apabila oxidation number tadi decrease. Maksudnya nombor pengoksidaan dia akan berkurang. Okey. So, kita lihat satu contoh. Okey, tak best kalau kita tak buat contoh. Okey, tengok sini. Carbon. Okay, when react with the oxygen gas, it will be produce carbon dioxide. Okay, kalau dekat sini carbon ni atom ke molekul ke ion? Alia, carbon ni molekul ke atom ke ion? Ion. Ion? Atom. Atom. So, kalau cikgu kata tadi atom, so maksudnya atom ada charge tak? Berapa charge dia? Charge dia adalah kosong. Okey. Samalah juga macam oksigen ni kan. Oksigen ni keadaan molekul. Dia bukan dalam keadaan ion. So dalam keadaan molekul pun oxidation number dia adalah kosong. Okey, pergi kepada sini. Okey, carbon dioxide. Okey, carbon dekat sini oxidation numbernya positif 4. Oksigen ini oxidation numbernya negatif 2. Cikgu, macam mana cikgu boleh tahu positif 4? Sini saya ajar. Mesti di pelajar dia akan susah hati. Kenapa cikgu boleh dapat positif 4? Okey, tengok sini baik-baik. Sebab itu, yang pertama sekali yang saya ajar hari itu, tingkatan 4 kena power. Ini. Kalau tahu tak karbon berapa? Tak tahu cikgu. Kita tak tahu tak apa. Hold dulu. Oksigen. Oksigen tahu tak? Oksigen saya tahu. Oksigen dia punya charge dia adalah negatif. 2 negatif cikgu. 2 negatif maksudnya apa oxidation number? Oxidation number dia maksudnya negatif 2. So maksudnya karbon. Okay. Tengok cikgu buat betul-betul ya. Tambah oksigen. Oksigen cikgu dah ajar negatif 2. Okey. So ada berapa atom kat sini? Ada 2 atom untuk oksigen. So, kalikan dengan 2. Okey, nampak? Samakan dengan dia. Ini apa? Ini adalah molekul. Cikgu cakap molekul berapa charge Aina? Molekul. Berapa charge Aina? Kosong. So, kita equalkan with the 0. Nampak? So, boleh tak kamu dapat karbon punya charge? Negatif 2 kali 2? Negatif 4. Negatif 4 bawa sebelah kanan. Jadi apa? Positif 4. Sebab itu kenapa dia dapat positif 4. Nampak tak? Faham tak? Okey ke? Alia? Nak cikgu ulang ke? Dapat. Cikgu boleh ke ulang? Boleh, tak ada masalah. Okey, sekali lagi cikgu ulang ya. Tik. Okey. Nampak ni ya? Okey. So, cikgu, carbon dioxide. Carbon dioxide cikgu, dia punya charge dia kosong cikgu kata sebab dia molekul. Ya, betul. Okey, tapi di sini kita ada karbon, kita ada oksigen. So dia dah split 2. So maksudnya in this molecule, dalam keadaan molekul ini kita akan bezakan antara nombor pengoksidaan karbon dan nombor pengoksidaan oksigen sebab kita nak nampak perbezaan nombor pengoksidaan karbon dan satu lagi nombor pengoksidaan oksigen. Okey, yang itu faham. Okay, kemudian tadi cikgu dah ajar. Cikgu dah tanya dengan kamu. Okay, kalau atom oxidation number dia 0, kalau molekul pun 0. So sebab itu dia equalkan dengan 0. Tapi ni cikgu, kenapa dia split kan? Sebab cikgu nak nampakkan perubahan nombor pengoksidaan dari karbon sini dan dari satu lagi oksigen. Okey. Kemudian cikgu juga tahu bahawa karbon dioksida ni dia punya nombor pengoksidaan adalah kosong. Karbon. Pernah ke tingkatan 4 belajar bilangan ion karbon? Tak ada cikgu. Okey, tak ada, kamu letakkan dia punya karbon. C saja, jangan risau. Okey, tambahkan oksigen. Oksigen pernah tak cikgu ajar berapa charge dia punya dalam tingkatan 4? Ingat tak bab 3? Tingkatan 4 bab 3. Ingat tak? Ada tak subtopik yang tentang
formula kimia, nak bina formula kimia, dia bagi tentang dia punya bilangan charge dia. Ada tak cikgu ajar? Aina? Ada kan? Ada ke dia bagi tahu karbon? Tak ada. Dia tak bagi tahu karbon. Dia bagi tahu benda yang basic. Oksigen, klorin, sodium, potasium, fluorin. Yang senang kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 16 pun oksigen je. So oksigen cikgu dah ajar, dia punya charge dia adalah negatif 2. Okey, kat situ faham ya? Okay, letakkan negatif 2. Kemudian kamu tengok ini ada berapa oksigen? Dia ada 2 atom oksigen. Sebab tu cikgu kalikan dengan 2. Okey, yang dekat situ faham tak? Faham. Okay, kemudian kita nak selesaikan berapa bilangan oxidation number for the carbon. So carbon negative 4 equal to 0. Carbon equal to negative, bawa sana jadi positive 4. That's why kenapa dekat sini positif 4. Okay, boleh? Boleh. Okay. Kalau Aina nampak ni Aina, kosong dia jadi positif 4. Dia increase oxidation number or decrease oxidation number? Increase. Kalau increase maksudnya dia proses oxidation ke reduction? Oxidation. Nampak? Sebab tu dia kata oxidation because the oxidation number is increase. Okay, Alia tengok sini. Oksigen sini kosong. Kosong dia jadi negatif 2. Increase or decrease oxidation number? Decrease. So the reduction or oxidation? Reduction. So kena ingat kepada dia punya meaning, iaitu reduction, decrease in oxidation number. Okay, so bahan yang teroksida oleh sebab dia menjalankan proses pengoksidaan, undergo the oxidation process. So that means carbon as a oxidized substance. So oleh sebab oksigen adalah undergo the reduction process, so oxygen will be a reduced substance. Okay. Kemudian siapakah oxidizing agent? Oxidizing agent oleh sebab karbon tadi dah jadi oxidation process, so sebelah punya jiran dia akan menjadi oxidizing agent. So that means oxygen akan jadi oxidizing agent. Why? Because oxygen will oxidize the carbon. Okay, oxygen will oxidize the carbon. Okay, carbon dekat sini pula. Okay, siapa pula reducing agent? So oleh sebab oxygen tadi undergo the reduction process, so carbon will be a reducing agent. So reducing agent, so that means carbon will reduce the oxygen. Okay, in conclusion dia, oxidizing agent is a substance that oxidize other substance that is reduced in redox. Ini kena fahamkan. Okay, sekali lagi saya cakap, agent peroksidaan, oxidizing agent is a substance, adalah bahan that oxidize, yang mengoksidakan ada substance yang satu lagi. Macam tadi kan, dia undergo the reduction process. So maksudnya jiran dekat sebelahnya ni adalah sebagai oxidizing agent, sebab dia adalah bahan lain, ada substance that is reduced. Dia terreducekan tadi kan cikgu kata. Nampak oksigen dekat sini reduce. So oxygen as a reduced oxidizing agent. Okay, meanwhile for the reducing agent is a bahan, okay, other substance that oxidize in a redox reaction. Okay, oxidize in a redox reaction. Okay, so itulah tamatnya. Sebelum tamat itu, jom kita buat aktiviti 1C. Okay, sediakan pensel, sediakan pen. Okay, so yang pertama, okay, discuss why the reaction table 1.3 can be classified as a redox reaction. Okay, as a redox reaction. So yang pertama, kenapa dia kata yang ini sebagai redox? Okay, jom kita tengok yang pertama. Okay, and with hydrogen gas
will produce Cu and H2O. Okay. So, dekat sini cikgu nak kamu cakap dari segi oxidation number. Okay. Di sini Cu dia jadi Cu ni dia akan jadi Cu ni. Ni dia akan jadi ni. H2 dia akan jadi H2O. Boleh tak Alia bacakan dekat saya, bagi tahu dekat saya yang ini berapa perubahan oxidation number CuO menjadi Cu. Kalau Alia nampak kat sini CuO, saya nak Cu je. Cu ni berapa charge dia Alia dekat sini? 2 plus. 2 plus. Kita panggil 2 plus ke plus 2? Plus 2. Plus 2. Kalau Cu ni dia atom. Kalau atom berapa charge dia? Kita ada atom, molekul, berapa charge? Berapa charge? Kosong. Zero. Okay, Kosong. Kosong. Zero. Okay, Alia. Sekali lagi Alia. Hidrogen dekat sini. Hidrogen dalam keadaan molekul. Berapa charge dia Alia? Kosong. H2O. H2O. Saya nak H je. Saya tak nak O. Saya tak nak H2O. Saya tak nak O. Saya nak H je. Kalau H kat sini, berapa charge dia? Kosong. Kosong. Saya nak H saja. Saya tak nak H2O. Plus. Plus 1. Betul? Kita pilih satu. Plus 1. So, yang ini Alia, positif tu menjadi 0. So, dia reduction ataupun oxidation. Reduction. Oxidation number. Reduce pula. Apa nama? Dia akan berkurang dia punya oxidation number. Oxidation or reduction? Reduction. Dia adalah reduction. So, hydrogen menjadi H2O. Increase in oxidation number. Oxidation or reduction? Oxidation. So, that's it. This reaction, redox reaction or not? Redox reaction. Redox reaction. So, sekali lagi saya nak Alia bagi tahu saya manakah bahan yang teroksida? Oxidized substance. Oxidized substance. Copper oxide. Are you sure? Oxidized substance. Saya tak kata oxidizing agent. Saya kata oxidized substance. Hydrogen. So, siapakah reduce substance? Copper oxide. Okay. Siapakah reducing agent? Copper oxide. Sure. Reducing agent. Reducing agent. Hydroxide. Hydrogen. Hydrogen. Are you sure hydrogen? Agent yang hydrogen. Cikgu tanya apa? Reducing agent ke oxidizing agent? Cikgu tanya apa? Reducing agent. Reducing agent. Reducing agent. Yang mengalami proses pengoksidaan. Siapa? Copper oxide. Apa pula? Tadi copper oxide kamu kata. Hydrogen. Hydrogen dah pening lah kan? So kena buat yang latihan. So yang kuning ni cikgu kata dia adalah sebagai reducing agent. Okey Aina, Alia. Oxidizing agent dia mengalami proses Reduction. Copper oxide. Belum kau Alia. Okey. Thank you Alia. Okey. So kita pergi kepada Aina. Aina, okey, tindak balas yang bawah Aina. Okey, saya nak tanya dekat Aina. Okey, berapakah nombor pengoksidaan yang bertukar daripada magnesium solid ni menjadi magnesium ion dekat sini? Berapa pengoksidaan, nombor pengoksidaan yang berubah? Magnesium solid ni berapa dia punya ion? Ion pula. Apa namanya?
oxidasi nombor pengoksidaan, oxidation number? 0. Pandai. Magnesium ion dekat sini. Positive 2. Pandai. So, kalau ini dia akan menghasilkan proses oxidation or reduction. Oxidation. Sebab dia increase in oxidation number. Good. Okay, saya nak tanya Aina lagi sekali. Okay, Aina, untuk H dekat sini dengan H ion dekat sini dengan atom dekat sini. So, berapakah nombor pengoksidaannya yang berubah? Positive 1 jadi 0. 0. So, reduction or? Reduction. Reduction. Okay. Siapakah yang menjadi oxidized substance? Magnesium. Magnesium. Siapakah yang menjadi reduced substance? Hydrogen. Hidrogen apa? Hydrogen gas. Hydrogen chloride. Hydrogen chloride. Siapakah yang akan jadi oxidizing agent? Hydrogen chloride. Siapakah akan jadi reducing agent? Magnesium. Adakah ini proses redox reaction? Yes. Okay. Faham ke Aina dan Alia? Faham. Faham. Okay, so nanti latihannya macam itulah. So nanti dia akan tanya macam itu. So your explanation must be like that. Okay, mesti macam itu. Okay, so jam pun dah menunjukkan jam 11. Okay, so for the next lesson, sebab tu cikgu kata panjang. Yang ini kita masuk dah sikit. Okay, yang ini pun tadi cikgu dah sentuh mengenai determination of the oxidation number. Yang ini dah kamu belajar dulu. Okay, kalau dia punya oxidation number element tu dia adalah atom, molekul, dia mesti oxidation number dia kosong. Okay, kalau dia ada charge, dia akan melihat kepada dia punya charge. Contoh, copper to ion. Okay, charge dia 2 positive 2 oxidation number. K plus potassium, that is a positive 1 and blah blah blah. Okay, next. Untuk kalau group 1, group 2 and group 13 in the periodic table, selalunya kita ikut kepada nombor kumpulan. Macam ini lithium chloride. Lithium kumpulan apa? Kumpulan 1. So positive 1. Sodium kumpulan apa? Kumpulan 1. Positive 1. Magnesium kumpulan apa? Kumpulan 2. Positive 2. Aluminium kumpulan apa? Kumpulan 13. So that's a positive 3. Because it will be donate 3 more electrons. Okay. Yang ini pula. The sum of oxidation number of the element in a compound is a 0. Maksudnya dalam suatu sebatian, dia punya oxidation number mesti kosong. Okay, ini tadi cikgu dah cakap dah. Okay. Kemudian, kalau dia dalam keadaan ion, dia punya oxidation number adalah equal dengan dia punya nombor ni. Nombor pon. Ini compound kan, tapi compound yang ada charge. So, dia punya ini mesti adalah nombor pengoksidaannya sama seperti dia punya nombornya dari atas. Okay, kemudian the oxidation number of hydrogen in a compound is normally positive 1. Tapi kecuali untuk metal hydride. Okay, contoh metal hydride apa? NaH, sodium hydride. Okay, yang ini dia punya oxidation number dia adalah negative 1. Okay, kemudian nombor 7. Okay, the oxidation number of oxygen in a compound is normally negative 2 except kecuali siapa? Kecuali hydrogen peroxide. Okay, hydrogen peroxide. Okay, kemudian the oxidation number of element 17. Okay, selalunya kita akan panggil dia negative 1 sebab dia accept 1 more electron to become the octet electron arrangement. That's why kita kata normally dia adalah negative 1. Okey, kecuali ada kecuali dia. Kecuali macam inilah, bromine in bromide 5 oxide ion. Okey, yang ini KClO. Yang ini nampak positive 1. Tapi normally dia adalah negative 1. Dia yang pelik-pelik macam ini je. Yang ni pelik lah ni.
Okey. Kemudian, okey, yang ini kamu boleh scan QR code untuk tengok video macam mana nak cari nombor pengoksidaan. Okey. Panjang ni. Panjang ni lagi. Subtopik yang pertama pun kita tak habis lagi. So, nampak tak betapa panjangnya bab ini? Aina, panjang kan? Nampak dia macam sikit, tapi sebenarnya dia adalah panjang. Okey, sekarang ni cikgu tinggalkan aktiviti 1D. Okey, aktiviti 1D ni untuk kamu buat dan tolong snapkan gambar untuk cikgu tengok kamu punya jawapan. Okey. Kemudian yang ini naming. Cikgu pergi terus kepada naming lah. Minggu depan kita akan masuk conversion of FE2 ni. Okey, yang ini kita nak masuk terus lah. Okey, ada 1 minit lagi. Okey, secara cepat lah. Okey, kebanyakan ion, okey, kalau dia selalunya lah kan transition element kita ada the various of the oxidation number, right? So, contoh macam ini. Ferrum nitrat. Okay, yang ini kita panggil dia iron. Sorry, dah terbiasa dengan bahasa Melayu. Iron 2 nitrat. Kenapa kita panggil dia 2 nitrat? Because the charge of the iron here is positive 2. Okay, yang ini, kenapa kita panggil dia iron 3 nitrate? Because the oxidation number is 3. So, sebab itu kita panggil dia, kalau dia suruh naming, okay, please name this compound. Okay, kalau kamu tak namakan iron nitrate tanpa oxidation number, salah. Okay, salah. Selalu pelajar saya buat yang ini, copper. Copper selalu pelajar saya silap. Dia buat copper oxide. Sepatutnya copper 2 oxide. Tu dah salah. Kalau dia kata suruh naming. Okay, so kalau yang macam ini kan, mangan. Okay, MnO2. Okay, kalau dekat sini oxidation number untuk manganese ni, Mn ni, dia adalah positif 4. So, kat sini namanya manganese 4 oxide. Potasium manganat ni. Okay, potasium manganat. Manganat ni kita panggil 7. Manganat kita 7. Okay, macam mana cikgu nak kira? Kamu kira lah macam biasa. K dulu kamu tahu positif 1. O ni kamu tahu negatif 2. Negatif 2 times 4, negatif 8. Negatif 8 plus 1, negatif 7. Negatif 7 bawa ke kanan, positif 7. Sebab tu dia kata positif 7 dekat sini. Sebab tu jadi potasium manganat 7. Okay, chromium. Chromium dekat sini dia punya charge adalah positif 3. Chromium trichloride. Okay, yang ini potasium dichromate. Okay, yang ini kita tahu chromium. Yang ini charge dia adalah positif 6. Sebab tu kita panggil potasium dichromate 6. Potasium dichromate 6. Apa yang kamu nampak? Benda ini semua, nampak tak? Perasan tak? Benda ini semua adalah transition elements. Okay, elemen peralihan dalam jadual berkala tingkatan 4 bab 4 kamu belajar. Sebab apa? Sebab transition element, one of the special characteristic dia ada various of oxidation number. Okay, various of oxidation number. Okay, so nanti bolehlah, okay, cuba buat aktiviti 1E ni. Okay, nanti cikgu akan snapkan gambar. Jangan risau, cikgu akan snapkan gambar aktiviti 1E. Kalau tak sempat salin tak apa. Dan aktiviti 1D. So, 2 soalan yang kamu kena buat lah balik nanti. 1D dan 1E. Okay, any question? Ada apa-apa soalan? Aina, Alia, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, thank you very much for coming my class. Okay, for the next class, insyaAllah. Okay, so